Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 9 amalan, ada 18 golongan manusia yang tidak diterima amalannya. Kita dah baca satu persatu dan hari ini kita masuk yang ke-9. Yang ke-9 ialah hasad. Hasad maknanya ialah orang yang berdengki-dengki sesama Islam. Apa makna dengki? Hasad itu bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. Kita gabungkan sekali menjadi hasad dengki. Ini orang Melayu kita ni, ya, pandai bahasa dia. Hasad Arab, dengki Melayu. Kita gabung jadi hasad dengki. Syak Arab, sangka Melayu. Kita panggil syak dan sangka. Jangan syak wa sangka. Sangka tu bahasa Melayu, syak tu Arab. Dua-duanya serupa je. Malam Lailatul Qadar. Lailatul tu malam dah. Qadar tu qadar lah. Dah kita baloi juga. Malam ni rasa malam Lailatul Qadar. 3 kali malam. Malam ni rasanya Lailatul Qadar. Sudahlah. Dah malam ni rasanya malam Lailatul Qadar. 3 kali malam tuan. Baik. Hasad ini apa dia? Hasad ialah dengki sesama Islam. Oh, maknanya ustaz, kalau dengan bukan Islam tak apa ustaz? Tak apa, dengki pi. Dengkilah tuan-tuan. Orang bukan Islam lagi dengki dengan tuan-tuan. Tuan-tuan ingat puak-puak bukan Islam tu baik dengan tuan-tuan. Dia baik tu sebab nak ambil pada kita. Kalau tuan-tuan berniaga dengan mereka, bersaing dengan mereka, lingkup tuan-tuan, busuk hati mereka. Mereka bukannya ada macam orang kita, sifat tolong-menolong. Sesama bangsa mereka tolong. Tetapi untuk kita, umat Islam, bangsa ni takkan tolong. Saya banyak jumpa dengan orang yang terpaksa bersaing dengan orang bukan Islam dalam perniagaan. Satu tauke ikan, buat kolam, ada 18 kolam ikan. 18 kolam ikan dia buat. Dia kata, ustaz, susah ustaz. Kita beli kulit roti daripada kilang roti. Kita ambil roti, kulit dia tu nak bagi ikan makan. Kita ambil 50 sen sekilo. Mereka main beli dekat toki kilang 70 sen sekilo. Akhirnya toki kilang bila kita beli tak ada stok. Sebab mereka beli dengan harga 70 sen. Itu macam mana ustaz? Kita nak bagi makan apa? Mana tempat yang kita ambil barang untuk bagi makan ikan, tempat itulah mereka pergi pula. Dan mereka bagi dengan harga yang lebih mahal. Kalau 20 sen lebih ustaz, sekilo memang tak banyak. Tapi kalau 1 tan, 20 sen sekilo, kalau 1 tan, dah berapa ringgit? Sehari berapa tan? Sebulan berapa tan? Toke tu pula dia nak untung, dia jual pada yang ni. Bila kita datang, tak ada dah, habis-habis dah, roti tak ada kulit roti. Akhirnya dapat. Kita pergi minta kulit kacang soya. Pi kilang kedai kacang soya ni minta kulit dia nak bagi ikan makan. Serupa juga. Lama-lama apa kita buat ustaz? Bila barang mahal, kita terpaksa lawan dia, lawan harga mahal. Akhirnya ikan kita mahal. Bila ikan kita mahal, orang kita pula tak beli. Bila tak beli tak laku, ikan makin besar, nak makan, duit tak dapat. Akhirnya apa buat? Jual dekat dia. Terpaksa tolak dekat dia. Tuan-tuan yang mana berniaga ni, kalau tak mengaku apa saya cakap, tak tahu lah. Punya busuk punya hati perut. Puak-puak hak berniaga dia dengan mereka ni. Ini dipanggil sebagai sifat monopoli. Yang kerjanya nak memonopoli. Semua mereka nak kontrol. Ini sifat. Jadi tuan-tuan nak dengki dengan mereka, lawan. Tuan-tuan kena tengok pasar-pasar mereka yang besar. Kena dengki. Kita juga kena buat pasar. Kita juga kena buat supermarket. Tetapi yang dilarang ialah dengki sesama Islam. Apa makna dengki sesama Islam? Dengki itu ialah bercita-citakan supaya hilang nikmat pada orang lain. Nikmat apa? Nikmat senang. Kita suka supaya nikmat dia hilang. Kita pun buat sembahyang hajat, baca Yasin. Mudah-mudahan dia lingkup. Baca Yasin lagi tuan-tuan. Mana boleh baca Yasin untuk bagi lingkup? Ada orang yang jumpa dengan bomo.
hantar macam-macam, hantar jarum, hantar ulat, meniaga roti canai. Bila buka kari kacang dal itu, kuah dal tu, ulat terbit, orang tak datang. Kadang-kadang kedainya tak laku, orang sangkakan kedainya tutup, padahal buka. Itu nama dia dengki. Dengki yang kedua datang daripada bahagia. Kita bahagia tengok dia, keluarga bahagia. Dengki, macam mana nak menceraikan keluarga tu? Bila kita dengar mereka bergaduh, bercerai, kita kata bagus, cerai juga. Dulu romantik sangat, padan muka. Tuan-tuan sebut padan muka itulah dipanggil dengki. Tuan-tuan duduk di bawah, satu budak rempit, ngong ngong, mampulah kamu laju-laju, jatuh kat depan, ngong 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 ngong, hilang. Padan muka, rasakan. Tuan-tuan dah dikira dengki. Nabi tak bagi sebut padan muka. Siapa-siapa yang sebut padan muka, padan itu akan jatuh balik pada muka kita. Jangan tuan-tuan. Siapa yang kata pada orang padan muka, tuan-tuan tengoklah, muka dia juga akan padan. Dengar ceritanya anak dia putih tunang ya. Padan muka. Hari tu nunjuk-nunjuk sangat. Tunggulah, kamu pun ada anak. Dengar cerita ya, anak dia bercerai. Baru 12 hari kahwin dah bercerai. Padan muka. Hari tu ye sangat kenuri. Ingat, anak kamu pun nak kenuri. Jangan sebut padan muka. Jangan maki hamun orang. Kata-kata ye menafikan tak ada hubungan, menyampak 30 hari je kahwin baru. Amboi gitu dia. Lantaklah dia tuan-tuan, dia nak kahwin, eloklah tu. Yang kita marah pasal apa? Tak adalah geram ustaz. Jangan kaitkanlah ni tak ada apa orang ketiga lah, nafi lah apa tu kahwin, menyampak ustaz. Udahlah, tak ada geram gitu. Yang perempuan tu geram, gedik-gedik ambil gambar tu ustaz. Geram gitu dia. Lantaklah. Dapat laki-laki pilihan kan. Habis meter lah, orang Kedah panggil habis meter. Out meter. Itulah nama dia, habis meter. Biasalah orang kahwin biar pergi depa lah. Jangan tuan-tuan kata pula, tengoklah hang buat kat like bini orang esok jadi kat hang pula. Jangan cakap macam itu. Patutnya ya Allah bahagiakanlah mereka ya Allah. Dah. Kan baik bunyi itu. Ini tidak. Apa pun kita nak busuk hati pada orang. Ceramah pun kita nak busuk hati. Macam mana cara nak bagi lingkup orang? Macam mana nak bagi orang supaya jangan datang ramai-ramai di masjid? Tuan-tuan ingat yang datang ramai-ramai kuliah kita ni, orang tak jealous ke tuan-tuan? Jealous manusia. Macam mana nak bagi supaya orang tak datang? Biar lapang aja. Tenang aja datang sembahyang, tak ada bising-bising ceramah. Itu ada orang yang dengki macam itu. Selagi mana manusia yang ada sifat macam itu, selagi itulah ibadatnya ditolak. Dipanggil sebagai hasad. Siapa lagi dengki? Buat CD ni pun dengki tuan-tuan. CD cetak rompak ceramah kita ni di Kedah dijual dengan harga RM15 sekeping. Cetak rompak pun orang beli tuan-tuan. Pasal pasaran susah dapat. Cetak rompak pun cetak RM15. Tuan-tuan yang mana beli CD ni, beli yang original lah. Nak tahu original tu macam mana? Di bahagian cover di dalam dia itu ada gambar saya, ada tulisan dekat piring CD itu. Itulah yang ori. Kalau setakat pi pelekat me tulis dengan tangan aja, kosong berkilat itu bukan original. Sebab ada orang yang komplain, yang telefon saya. Dia kata, ustaz beli CD ustaz gambar keras ya. Keras tu tak apa juga lagi ni, gambar gede-gede tu ustaz. Apa ni ustaz? Mana saya tahu, akak beli CD di mana? Pasar malam ustaz. Cuba tengok ada tulis apa dekat CD tu. Tak ada apa ustaz? Tak, kosong tulis ni. Itu cetak rompak. Bila akak beli yang tak berkualiti, itulah jawapan dia. Tak berkualiti juga. Sampai itu pun hasad juga. Hasad. Ada satu peniaga, satu orang, dia minta saya hantar CD. Saya kata saya bukan buat CD. Saya orang rakam CD, dia buat. Saya dah jenuh cari CD ustaz di pasar malam, tapi tak dapat-dapat. Satu orang dulu dia jual CD ustaz, tapi sekarang dia dah tak jual.
Saya tanya pada dia, kenapa tak jual CD Ustaz Kazim? Dia kata, Ustaz, CD Ustaz memang banyak permintaan, tapi kenapa tak jual? Dia kata, arahan jangan jual. Oh gitu pula. Jangan jual CD ni, jual ceramah politik je. CD ni jangan jual. Hang jual, hang tak boleh main dengan ceramah, tak boleh jual di sini. Akhirnya kawan aku bungkus CD saya, buh ke meja. Sebab apa? Tak boleh jual. Kan itu nama dia dengki. Payah sungguh tuan-tuan jadi penceramah. Semalam saya dah hurai dah, saya ni penceramah bebas, tapi ada setengah orang dia tak bebaskan pemikiran dia. Di mana-mana pun saya berceramah, saya tetap bercakap tentang Islam dan Islam. Betul lah tu. Tapi ada yang kata Ustaz Kazim tidak menguntungkan ... Ceramah dia tidak menguntungkan ... Saya jawab, walaupun ceramah saya tidak menguntungkan ... tapi saya menguntungkan Islam. Ada satu doktor pakar, dia beli CD 10 di pasar, tiap-tiap bulan dia bagi pada kawan-kawan dia. Sekarang kawan-kawan dia dah semayang lah. Bukankah itu menguntungkan? Ada orang yang pakai skirt beli CD di Kampung Baru, sekarang dah pakai tudung dah selepas dia dengar CD kita. Bukankah itu menguntungkan? Ada anak-anak dia dulu-dulu ni CD, semua CD yang tak elok, beli CD tak elok, pasang di rumah, pasang dalam kereta. Sejak bapak dia beli, pasang dalam kereta, anak-anak dia 24 jam itulah CD dia. Ustaz Kazim, saya terima kasih lah Ustaz, tak ada dah saya susah hati dah. Kalau naik kereta tu, kalau anak-anak bising, pasang je CD Ustaz, semua diam Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Memang saya tak menguntungkan parti, tapi saya menguntungkan Islam. Kalau parti itu memperjuangkan Islam, secara tak langsung parti itu dah untung. Kena faham matlamat itu. Sebab itu saya tak sebut parti, saya sebut direct Islam, Islam, Islam. Kalau kamu memperjuangkan Islam, mesti kamu akan untung, sebab kamu memperjuangkan Islam. Tapi kalau kamu memperjuangkan parti, memang kamu tidak akan dapat untung. Kita hidup bukan memperjuangkan parti, kita hidup memperjuangkan Islam. Apa makna memperjuangkan parti kalau ahli parti tak erti sembahyang? Itu tak berkualiti. Apa maknanya memperjuangkan parti kalau ahli parti itu tak erti agama? Sekarang ni kita memberi kepahaman kepada masyarakat, memberi kepahaman beragama. Bila dia mempunyai kepahaman agama yang bagus, dia akan menjadi manusia berkualiti. Dia duduk di mana pun dia akan jadi berkualiti. Ini tugas pendakwahan kita. Tugas dakwah kita bukan nak bagi faham politik, sebab saya bukan ahli politik. Tugas saya ialah membagi faham agama. Bila dia faham agama, kalau dia masuk politik, dia akan jadi orang politik yang berkualiti. Tapi kalau agama tak faham, masuk politik, hancur parti. Itu yang kena faham tuan-tuan. CD yang kita keluarkan ini daripada masjid tuan-tuan, daripada surau ke AU4, sangat-sangat banyak feedback yang saya dapat. Tak kurang daripada 100 tiap-tiap hari tuan-tuan SMS. Macam-macam persoalan, macam-macam. Belum masuk lagi panggilan. Saya tak jawab lah tuan-tuan, malam-malam saya tutup. Kadang-kadang saya tak jawab, lantak lah. SMS pun saya tak jawab lah, pening kepala tuan-tuan. Saya bagi pada PA saya lah, hang boleh jawab lah. 14 tahun dah pun PA saya ikut saya, daripada kurus sampai boroi dia tu pun. Takkan tak boleh lewat lagi, hang jawab lah. Dulu halus, ya Allah ni, ya Allah, perut dia atas raga motor dah sekarang ni. Jawab je lah. Apa-apa masalah, tak tahu jawab, hantar pada saya. Ni kesan yang kita buat. Tapi ada orang dengki, sampai CD tu tak boleh dijual. Dia ambil, tak di bawah, jangan jual. Tempat ni CD Ustaz Kazim tak boleh jual, okay? Sebab dia tak menguntungkan parti. Maknanya orang ni memperjuangkan parti, tidak memperjuangkan Islam. Memperjuangkan parti tidak ada pahala. Memperjuangkan Islam baru ada pahala. Baik, kemudian atau juga suka kedatangan bala. Dengki itu ialah bila tuan-tuan suka orang tu dapat bala, suka bila dapat mudarat. Badan muka itulah ngata korang sangat. Rasakan tuan-tuan kalau ada perasaan sekelumit macam itu dalam hati, tuan-tuan dipanggil sebagai hasad. Semayang tuan-tuan ditolak. Kita hari ini semayang cukup jaga, puasa cukup jaga, tajwid cukup jaga. Baca Quran tu tak kena tajwid, oi marah ustaz.
tapi hasad, tak ada siapa nak jaga. Baik kita jaga ni. Yang kedua, fattan, iaitu orang yang mengadu-ngadu, membuat fitnah supaya bergaduh di antara dua orang, supaya berkelahi, maka itu adalah haram dan berdosa besar. Jaga-jaga para wartawan. Ada benda yang patut disiarkan dalam akhbar, ada benda yang tak patut disiarkan. Jangan sampai cerita yang kita buat itu menjadi fattan, menjadi bergaduh kita. Dan dihubungkan pula orang yang menuduh orang. Fattan yang kedua maksudnya ialah menuduh tanpa bukti. Menuduh tanpa bukti. Yang ketiga, fattan maknanya ialah orang yang tidak bertutur di antara dua orang lebih daripada 3 hari dengan tiada uzur syar'i. 3 makna fattan. Yang pertama, mengadu domba. Tuan-tuan jangan mengadu domba di antara ustaz dengan ustaz. Ustaz, ya, minggu lepas Ustaz Kazim datang. Habis tu dia tibai ustaz rapat. Itu nama dia fattan. Jangan tuan-tuan. Haji Din, ya, semalam nyembang Haji Dolah. Apa dia cakap? Oi, pedih telinga saya Haji Din. Haji Dolah rapat tibai tu Haji Din. Itu nama dia fattan. Kerja dia nak bagi bergaduh. Jangan buat macam itu. Yang kedua, fattan maknanya menuduh tanpa bukti. Berapa banyak kita hari ini menuduh tanpa bukti. Yang mati itu Ismail Saleh. Ya, kita duk heboh, Ismail Kamil pula mati. Jenuh kita ni, ustaz. Satu kehilangan besar, ustaz. Siapa pula hilang? Ustaz tak tahu, ustaz. Mohong lah. Saya telefon adik dia ada kata kat duk Mekah nu buat umrah, besok balik kata dia sihat walafiat datuk tu. Tu yang mana yang mati ustaz mana? Saya tahu, buka berita lah tengok. Oh, profesor hak buta tu. Ismail juga. Kita ni asal Ismail mati je, Ismail kamu ni tu. Cepat sangat buat cerita ni pasal apa ni? Yang untungnya Maxis. Yang untungnya ni syarikat telefon. Syarikat telekom ni yang kait. Sebarkan. Berpuluh-puluh masuk. Satu kehilangan besar buat negara. Ustaz Ismail kamu telah kembali ke rahmatullah baru sebentar tadi. Sebarkan. Sebar pula lagi pula. Ya Allah. Yang untung siapa? Tu bangunan mereka makin tinggi. Duit kita percaya pada fitnah. Kenapa jadi macam itu? Kenapa tak tanya pada ahli? Fas'alu ahla zikr. Orang Kedah telefon, orang Perlis tanya saya. Saya kata dah, bohong je. Tengah-tengah sahur pun ustaz, tahu dah ustaz. Bila kita nak PKL, buat apa? Nengok Datuk Ismail dah tak ada dah ustaz. Tak bayar, dia dekat Mekah. Ini penyakit kita ni tuan-tuan. Terlalu cepat percaya. Baca surat khabar, percaya. Tengok blog, percaya. Kita tak tahu. Jangan tuduh orang. Siapa pun jangan tuduh. Selagi mana bukti belum ada. Selagi belum sabit salah. Rasuah ke, apa bala ke, jangan tuduh. Bunuh ke, orang terjun ke, dia terjun ke, orang tolak dia ke, jangan tuduh siapa-siapa. Hari ni kita ni terjun bangunan, mesti orang tolak punya. Tidak, takkan dia terjun, kawan dah mengandung tunang dia, mesti orang. Sabar, kita tak tahu duk dia. Kita tak tahu. Ini mesti rasuah punya ni, tu yang dia takut ni, mesti ada pegawai rasuah punya ni, tu yang dia nak selamat dia. Sabar, kita tak tahu. Cuba duk diam-diam. Dah mati. Yang kita duk sibuk bersepah, biar mereka duk siasat inquest ke apa ke, biar mereka siasat. Kita tak boleh tuduh. Tak mesti pegawai dia punya cukup ramai-ramai pitok kat tingkap. Mesti mereka punya tempat mereka. Hang nampak ke? Dah mereka lah cerita. Ini pun penyakit tuan-tuan. Kita dalam bulan puasa ni, kita tak boleh tuduh. Dah lah dia bunuh. Kalau katalah dia bunuh diri, mesti dia nak defend apa-apa. Mesti pok-pok tu pun rasuah tu. Hang tak tahu. Jangan tuduh. Cuba duduk diam-diam. Dia baca Quran, dia berzikir. Tak mesti dia bunuhnya. Tak, dia bunuh bini dia bunuh. Tidak macam mana kan, dia bom ke mana kita tahu. Sabar, kita tak tahu.
Tuan-tuan nak jadi fatan ke? Berapa banyak ustaz? Saya macam mana saya tak percaya ustaz? Cuba tengok ustaz dalam internet, dalam blog, dalam macam-macam lah ustaz. Facebook lah, buk muka lah, semuanya ada ustaz. Apa lagi tak? Ini semua bukti. Belum. Ini andaian. Andaian tu boleh bawa pada fatan. Lupakah kita kepiah di kepala, janggut di muka, Quran depan mata? Lupakah Quran bagi ajar pada kita jangan tuduh tanpa bukti, jangan bercakap kalau tak tahu? Tapi hari ni itulah manusia tuan-tuan. Ceramah macam kita ni berapa ramai nak datang? Ceramah nak cerita bagi sangka baik pada orang. Tapi kalau ceramah yang melibatkan politik, penuh padang. Ini penyakit yang kita buat. Ceramah yang bersandar pada fakta, pada Quran, orang tak mau nak ikut. Tapi ceramah libang-libu, entam orang tanpa saksi, tanpa bukti, kita cukup percaya. Quran ni tak pernah menipu, sentiasa betul. Kita tak nak percaya. Tapi internet yang penuh dengan tipuan, gambar kepala kawan ni, buh badan kawan ni, yang tu pula kita jadi percaya. Tuan-tuan, balik pada Islam ni, balik kepada Islam ni. Tak boleh cakap. Hari ni semua orang cakap kembalilah pada Islam, kembalilah pada Islam. Membohong. Kamu pun tak kembali pada Islam. Cakap siapa pun boleh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang hak dengan yang batil. Islam tu hak, agama lain batil. Bukankah Allah kata jangan campur? Kamu campur juga. Allah bukankah dalam Quran Allah kata ada, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung pada orang zalim, nanti kamu disentuh neraka. Orang kafir itu menolak hudud, menolak Islam. Menolak Islam, hudud itu zalim nama dia. Bukankah Allah kata jangan cenderung kepada orang zalim? Kenapa kamu cenderung? Jelas ayat Quran. Kita tidak boleh bercakap kembali pada Quran, kembali pada Quran, kalau perbuatan kita tidak ada kembali pada Quran. Bercakap, siapa pun boleh cakap. Nak menuduh orang, mesti ada saksi, mesti ada pembuktian. Itu kembali pada Quran. Tapi hari ini kita boleh tuduh daripada laman blog saja. Tuan-tuan tengok dalam internet, berapa banyak yang maki hamun saya. Macam-macam tuduh saya. Saya tak buka dalam internet. Saya buka internet laman web saya ya. www.albarakah.org. Dah. Saya tengok hari ini kedudukan Al-Barakah dalam laman Google bahagian atas sekali, Al-Barakah. Awal dulu dia duduk pada halaman nombor 5. Sekarang halaman nombor 1, page nombor 1, atas sekali. Dulu kena tekan Al-Barakah, tak ada. Tekan hak nombor 2, cari hak nombor 3, nombor 5 baru jumpa Pusat Pendidikan Al-Barakah. Sekarang ni buka aja, awal sekali, atas sekali. Alhamdulillah. Maknanya kira not bad lah. Al-Barakah ni kira okey lah. Google atas sekali Al-Barakah, daripada ribu orang pakai nama Al-Barakah. Saya duduk page nombor 1. Atas pula tu kira A lah. Influenza A lah tu kira tu. Baik, saya kira saya updatekan saya punya tu. InsyaAllah bulan depan ni, lepas raya ni saya akan buat daripada ustaz. Tuan-tuan boleh email dengan saya akan mula menjawab email dan sebagainya. Sekarang kita dah tambahkan lagi dari laman. Ada 8 laman, daripada 4 kita dah tambahkan lagi. Tuan-tuan boleh tengok yang terkini ni. Saya rasa hari ni mungkin dah mencapai 6,000 atau 7,000 orang dah, yang dalam tempoh sebulan, 2 bulan kita lancarkan. Alhamdulillah. Baik, saya buka yang tu lagi faedah saya. Daripada saya buka orang duk tibai saya marah pula. Ustaz Kazim pembohong, Kazim pergi ceramah di Kedah, tak ada siapa pergi, tinggal tiang lebih banyak pada orang. Saya menung bila masa aku pergi ceramah di Kedah, tiang lebih banyak pada orang. Baru ni saya ceramah di Jitra, Masjid As-Salihin. Kampung apa ya? Lupa saya pun. Dekat Jitra. Saya nak tengok ada orang tak ada orang. Pasal saya tengok dalam internet tadi, kami kalau Kazim mari Kedah tak ada siapa pergi sambut dia dengar. Saya pun duduk ada ke orang ni. Pipi tuan-tuan macam pasar malam. Pasar malam kan masjid ni. Orang duduk menikah macam pasar. Inilah tempat ceramah dia ustaz. Kata tak ada orang. Sepenuh masjid. Di ruang parking pun tak boleh parking. Semuanya buat kemah, buat ceramah. TV pasang, skrin pasang, LCD pasang.
Tak ada orang boikot saya pun. Ramai tuan-tuan. Orang buta pun datang. Orang buta. Orang cacat. Budak tu besar tapi cacat. Mak dia, bapak dia tolak dia dalam kursi roda, dalam kursi roda daripada Alustar datang. Cacat tuan-tuan. Kaki tak ada, tangan tak ada, duduk. Datang tuan-tuan. Anak dia ni cacat tapi dengar CD saya. Bila tahu saya nak turun di Jitra, dia suruh mak dia, bapak dia bawa dia. Bapak dia tolak, padahal dia dah besar, dah berjanggut tuan-tuan. Tapi pasal cacat, ditolak dalam kursi roda tu, dalam kereta sorong tu. Datang dengar CD duduk di luar, tengok LCD tu, tengok dia punya skrin besar. Subhanallah, ada orang buta. Ustaz, saya ni peminat setia Ustaz. Ya, minta autograf kan? Dah nak pegang muka. Pegang, dia pun pegang. Tak apa, boleh pegang lah. Pelik aku tuan-tuan. Pelik-pelik ni manusia ni kan. Jadi glamour payah kan. Macam-macam manusia. Jadi tuan-tuan, kalau baca dalam internet ni memang sakit jiwa tuan-tuan. Saya rugul orang lah, saya pergi ke Medan lah, pakai skirt lah, jalan dengan perempuan pakai skirt di Medan. Bila kejadahnya saya pergi ke Medan tuan-tuan, tak ada sebab nak pergi Medan. Medan Gopeng tu pun saya jarang pergi. Saya sembah tu Medan Gopeng, nama dia di Ipoh, pun jarang saya pergi. Tambah Medan Indonesia. Saya nak pergi apa tuan-tuan? Dengan mak saya pun jarang jumpa. Daripada saya pergi Medan, saya jumpa mak saya. Minggu ni tak jumpa mak saya lagi, baru telefon semalam. Bila nak balik tanya dia, sabarlah kerja mak, sibuk penuh, sabar. Kalau mak saya pun saya tak jumpa, takkan ke Medan saya nak jumpa. Tapi masyarakat percaya. Saya apabila dengar kata orang dah tak mau saya di Kedah, saya kata tak apa, tak mau sudah. Sebab tu bila mereka panggil saya nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. PA kata pergi je Ustaz, lantak lah, ada orang tak ada orang, 5 orang pun orang ke. Pergi tuan-tuan, subhanallah. Bukan setakat tu, ditaja pula. Ada pula syarikat-syarikat yang menaja pula saya pergi. Taja makan, taja kemah, taja ini. Alhamdulillah tuan-tuan. Ya, bila mereka tahu kita nak sampai sana, syarikat-syarikat main taja. Akhirnya masjid tak payah keluar duit, semua tajaan. Ini yang dikatakan fitnah. Manusia ni dia suka bercakap tentang fitnah. Baik, dan yang ketiga, fatan maksudnya ialah tidak bertegur dengan orang lebih daripada 3 hari. 3 hari tak tegur, melainkan tak jumpa lah. Dia dah pindah dah Ustaz ke Johor Ustaz. Takkan nak kejar dia lagi di Johor tu, tak payah lah. Bukan ada bergaduh pun. Yang maksud 3 hari tak bertegur ni kerana bergaduh, bertengkar. Bertengkar di masjid, merebut kurma. Kurma tinggal sebiji, merebut. Sampai sekarang tak bercakap. Dah 7 hari dah puasa ni, 8 hari dah puasa, tak tegur sampai sekarang. Maka dua-dua tu kalau mati tuan-tuan, tak cium pula bau syurga. Apa pula Ustaz? Bukan saya salah. Kurma tu saya dah pegang, pukul 7 lagi saya pegang Ustaz. Dia boleh nak rampas Ustaz. Saya tahan kalau Ustaz ni hak saya. Dia lah salah, sebab tu saya tak tegur dia. Kamu salah sebab kamu tak tegur. Dia salah sebab nak rampas kamu punya, dan dia tak tegur. Dua-dua salah. Macam apa nak buat Ustaz? Beli kurma sekotak di bawah tu, bagi kat dia. Tak payah nak berebut lah. Ini kurma punya hal pun nak bergaduh tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni pun satu hal juga. Kurma tu 4, satu hidang, ambil seorang satu lah. Yang kata ambil 2 pasal apa? Tak cukup satu, kata dia 2 sekali. Dua-dua tuan-tuan. Ini pun satu, punca nak bergaduh. Punca nak bergaduh kerana sikit. Tuan-tuan, kadang-kadang manusia ni bila dah terlalu rapat, terlalu close sangat, pun jadi senang bergaduh. Sebab tu Nabi kata, buat baik berpada. Berapa banyak orang yang dulu-dulu baik sangat, sekarang dah tak baik sama-sama kita. Dulu masa datang kuliah baik sangat, kita jemput dia di rumah, kita ngantar dia di rumah. Sekarang berapa banyak makcik-makcik ni sumbuh saya lah. Makcik dulu datang dulu je makcik naik kereta, ngantar ngambil lagi. Habis kuliah pukul 1 hari Sabtu, singgah Giant lagi beli ayam. Sekarang pasal apa dia tak datang lah? Sebab tu orang tua-tua pesan, buat baik berpada. Tetapi jangan benci melebihi had.
Kita ni kadang-kadang kalau dah benci, tengok muka pun tak nak, ludah pula. Kadang-kadang yang kita benci itulah yang akan tolong kita. Yang kita benci tak suka itulah satu hari akan bantu kita. Baik, yang ke-11, ribah. Ribah maknanya mengumpat. Ribah maknanya mengumpat. Istimewa pula mengumpat orang alim dan mengumpat orang yang mengamalkan Quran. Baru ni satu television, syarikat television, saya tak mau sebut lah, television mana yang datang temu ramah saya. Jadi dia tanya kepada saya, Ustaz, apa cerita tentang ahli syurga? Jadi ahli parti ni boleh masuk syurga, kalau jadi parti ni tak boleh syurga, macam mana ni? Saya kata syurga ni hak mutlak Tuhan. Hak mutlak Tuhan. Menentukan masuk syurga atau tidak ialah kuasa Tuhan. Kita yang buat amal ibadat ni pun belum tentu lagi syurga. Kita yang buat benda jahat, tengok orang buat jahat, kalau Allah takdirkan dia taubat sebelum dia mati, entah dia syurga. Tetapi syarat nak masuk syurga, saya kata ada syarat. Syaratnya mesti beriman, syaratnya beramal soleh. Kalau tak ada iman, tak ada amalan, nak masuk syurga macam mana? Sepatutnya saya kata, kata-kata Tok Guru tu hendaklah dikaji. Syarat nak masuk syurga tu mesti ada iman, mesti ada amalan. Kalau kita tak ada amalan, macam mana nak masuk syurga? Kita mesti berusaha untuk masuk syurga. Jadi saya minta, saya kata, sepenuh bulan Ramadan ni, soalan-soalan benda-benda macam tu tak payahlah dipanjang-panjangkan. Yang kedua, saya minta, kalau lebih adil, panggil Tok Guru, tanya dia apa yang maksud sebenar dia. Lebih baik daripada memfitnah kepada dia. Saya dengar cerita rakaman temu ramah saya tu dikeluarkan dalam 4 kali berita. Tapi yang hujung tu tak ada keluar. Itu yang saya rasa pedang. Saya kata, you jangan potong tau. You cakap sampai habis, okay? Keluarkan sampai habis. Tapi itu je yang keluar. Saya kata mesti panggil dia untuk lebih adil, tanya dia apa maksud sebenar dia, supaya kita faham dan kita tidak menjadi fitnah sesama kita. Itu lebih baik. Ni tuan-tuan, penyakit kita ni pasal kita nak pelaga. Dapat sikit, kutip sikit, kita ulas. Kutip sikit, kita ulas. Kutip sikit, kita ngadu domba. Akhirnya kita jatuh ngumpat. Tambah ngumpat pada orang alim, ngumpat kepada orang yang mengamalkan Quran. Lagi jangan terumpat, tuan-tuan. Saya ni nak kata saya ni baik dak lah. Saya tak baik. Saya jahat. Saya busuk. Sampai ada orang, saya mengajak satu tempat di satu negeri antah berantah. Kuliah ni untuk muslimat waktu asar di satu surau. Laki-laki datang juga, adalah 10 orang. Habis-habis saya tanya soalan. Ada soalan? Ustaz, tuan nak tanya, macam ni kan, orang laki-laki, mereka tak bagi kami orang perempuan main ngaji dengan ustaz. Kenapa kak? Sebab mereka kata ustaz akidah tak betul. Macam mana nak ngajar orang kan, akidah pun tak betul kan. Jadi nak tanya, ustaz betul ke ustaz akidah tak betul? Menung saya kata, saya ni akidah tak betul. Saya ngajak tak betul, akidah tak betul tu. Orang hak kata tu akidah betul. Akidah tak betul saya pun. Pelajar-pelajar saya puluh ribu yang tak reti semayang, saya ajar boleh sampai semayang. Akidah tak betul saya pun, saya kata, saya buka sekolah, ada 640 orang pelajar sekarang. Daripada tak reti baca Quran, sekarang dah boleh baca Quran. Akidah saya tak betul pun, saya kata, orang murtad 4 orang, saya tarik balik pada Islam. Akidah tak betul pun, orang dengar CD saya telefon, dia beritahu ustaz, mak saya nak masuk Islam, alhamdulillah. Saya nak ucap tahniah pada ustaz, mak saya ni bukan Islam sebab saya kahwin dengan orang bukan Islam. Tapi bila mak saya datang, bapak saya datang, mereka suka dengar CD ustaz. Sekarang ni ustaz, mereka nak masuk Islam. Terima kasih ustaz. Akidah tak betul saya pun, saya ada sumbang juga untuk kepentingan Islam.
Tanya pada abang tu, apa yang dia sumbang untuk Islam? Apa yang dia buat? Fikirlah tuan-tuan. Ada dia pernah tarik orang murtad supaya masuk Islam balik? Ada orang Islam, orang putih daripada Los Angeles, dia buka kita punya cerita Pasal Barakah, dia sanggup datang daripada Los Angeles untuk masuk Islam saja. Jangan kutuk orang, jangan mengumpat pada orang. Silap-silap hari bulan, orang yang kita umpat lebih baik daripada kita. Sebab tu kita jangan mengumpat orang yang minum arak. Mengumpat tegur dia, hanya dengan minum, dosa. Hanya dengan tikam nombor, dosa. Masalah dia kita sekarang, kita ngumpat tapi kita tak pernah masuk. Kita tak pernah campur. Saya campur tuan-tuan. Saya campur dengan orang zina, saya campur. Saya nasihat, jangan buat dosa. Ingat kita ada anak-anak. Hari ini kita buat, besok orang buat ke anak kita. Kita ada isteri. Hari ini kita buat dengan isteri orang, besok orang buat dengan isteri kita. Kita bukan pengumpat, kita pendakwa, kita kena masuk. Masalah kita hari ini, kita taruh. Kita tengok satu orang tikam nombor. Nampak tak? Pergi mana-mana pun nombor ekor. Aku hari tu sembahyang sebelah dia hari Jumaat, tahu tak? Waktu dia sujud, jatuh nombor ekor dah sebelah aku. Dia sujud lagi sekali, bangkit pula tak ada nombor ekor. Oi, kaki ekor betul mampu punya orang. Oi, sedapnya ngatur pada orang. Hamba Allah tu boleh berubah, hamba Allah tu boleh bertaubat dengan izin. Mana kita tahu satu malam dia taubat, dia mimpi dalam tidur, dia kena rotan dalam kubur, kena himpit dalam kubur, dalam keadaan berpeluk, dia bangun menangis tak esak-esak. Abang takut pak, abang takut abang mimpi dalam kubur pak. Dia taubat, dia mandi, dia taubat, dia semayang, dia istighfar, dia menangis dengan taubat nasuha sungguh-sungguh. Dia bakar habis nombor ekor malam tu juga, sampai pukul 7 duk teriak lagi, menangis lagi. Isteri dia kata, abang menangis-menangis juga, taubat-taubat juga. Lapor ni abang cari nasi lemak. Dia sanggup pergi ke antarabangsa tu cari nasi lemak tu. Subhanallah. Balik daripada cari itulah langgar dek kereta, berterabur di tengah jalan. Nasi lemak aja selamat. Orang hantar nasi lemak pada isteri dia, kat apa? Abang Mat ada di hospital, langgar dek kereta. Pukul 11 meninggal, pukul 12 buat balik, pukul 1 semayang lepas Zuhur. Siapa yang tahu dia bertaubat? Siapa tahu? Siapa yang tahu? Orang kampung mana yang tahu dia taubat? Ada Kak Pah tu nak beritahu semalam dia taubat. Ada Kak Pah asyik menangis. Kak Pah menangis je, pasal saya lah pak mati bang, kata dia. Nasi lemak lah, kata dia. Tu yang 3 malam kita tahlil rumah dia, nasi lemak je tu. Nak kabur balik. Kak Pah tak sempat bagi tahu yang suami dia bertaubat, tapi kita busuk hati dengan dia. Kamu tak tahu mak dah mati accident. Bila pagi tadi depan rumah dia, mampus dia. Semalam aku tengok nombor tikam nombor. Kamu tak pergi semayang mayat dia? Tak payah. Tikam nombor nak datang semayang mayat, rentilah. Kamu tak pergi ziarah kubur dia? Tak payah. Tak ada faedah. Benda tikam nombor macam sekarang nak panggil kita, tak pasal aku. Kamu ke mana Din? Aku baru balik kubur si mat-mat tu ke bumi. Aku ngira 7 langkah tadi, 1, 2, 3. Kira 7 aku tu berhenti. Kena balum dah tu, kata dia. Semua orang tibai dia, tapi tak ada siapa pun yang tahu dia dah taubat. Jangan mengumpat. Manusia boleh berubah. Bila kita mengumpat tuan-tuan, silap-silap Allah kalih mari pada kita. Baik. Dan kata dia lagi, muafakatlah segala ulama mengatakan dosa besar, lagi fasik, lagi tertolak saksinya atas segala orang yang mengumpat orang alim dan yang mengamalkan Quran. Fasik tuan-tuan, mengumpat orang alim ni jatuh fasik. Dan mengumpat orang yang bercakap, yang mana dia bercakap tu bersandar pada Quran, tuan-tuan umpat pada dia, itu juga dia jatuh kepada fasik. Jaga-jaga tuan-tuan nak ngumpat, walaupun betul umpatan tu,
Tuan-tuan pergi Port Dickson, lepas raya cuti seminggu. Duduk di pantai Port Dickson. Tengok satu laki-laki bawa pelampung. Boroi, pakai seluar dalam je. Hello, bawa spender tu, lalu depan kita. Kita kata dekat suami kita, abang, cuba menengok tu yang pakai spender tu. Rasa macam kenal abang ya, tapi dia mana ya? Suami dia pun ambil spek tengok. Rasa macam Ustaz Kazim. Maaflah bang, iyalah bang, tak sangka bang kan, jahat punya ustaz. Tuan-tuan balik ke Mesah ni, tuan-tuan beritahu kawan-kawan, jangan datang, Ustaz Kazim pakai spender. Itu nama dia ngumpat. Walaupun betul, walaupun saya buat betul, tapi benda tu memalukan saya. Bila tuan-tuan kaburkan di Kemensah ni, tuan-tuan jatuh ngumpat. Kalau tuan-tuan betul-betul ikhlas, masa saya nak terjun dalam laut, betul-betul tuan-tuan tegur saya, Ustaz, lepas raya bila sambung? Baru betul. Ustaz, bila nak datang Kemensah lagi Ustaz? Waktu saya nak terjun dalam laut tu. Baru betul. Allah, ada orang kenal aku pula dah. Itu yang tak bangkit dah tuan-tuan. Menyelam-nyelam, sedar-sedar jumpa Lila Kawi dah tuan-tuan. Bomba tolong cari, penyelamat tolong cari, tak jumpa dah. Jadi kena faham, jangan sampai mengumpat. Simpan. Ada benda yang patut simpan, simpan. Ada benda yang patut bongkar, bongkar. Yang ke-12, al-asyar. Al-asyar ialah orang yang mengambil riswah, yang mengambil cukai daripada harta manusia. Maka yang demikian itu haram lagi dosa. Ini nama dia riswah. Saya sebut pada tuan-tuan banyak kali dah. Jaga-jaga dengan rasuah. Rasuah haram. Apa dia rasuah? Tuan-tuan dah ada gaji, tapi dapat lagi sebab kerja yang satu. Atas kerja yang satu dapat dua imbuhan. Satu imbuhan memang gaji, satu imbuhan pasal minta. Kerja kamu memang meluluskan, kerja kamu memang tengok borang, kerja kamu memang dah elok. Tapi bila orang datang, makcik borang ni pegawai tu tak ada makcik, dia cuti, anak dia bersunat makcik, lambat sikit lah makcik. Tapi kalau makcik nak cepat, dia bolehlah kita tolong. Tapi tapi itulah. Tapi apa nak, makcik faham sajalah kan, ni kerja dia. Jadi kalau kita nak ambil pun, kita kena bayar juga lah pada orang yang nak ambil tu. Makcik faham tak makcik? Macam mana? Makcik tak faham. Mana oi, pegawai tu cuti, anak dia bersunat. Jadi kalau makcik nak tunggu dia, lambat lagi lah makcik. Makcik nak cepat borang ni kan. Iyalah nak cepat. Boleh cepat, tapi makcik faham lah, kita kenalah ambil orang lain buat ni, tapi makcik kenalah ni sikit kan. Faham tak makcik? Kena bayar lain lah. Yelah. Siapa pegawai yang nak ambil tu? Saya lah. Itu dia. Itulah nama dia rasuah. Minta kerja, minta tambahan rasuah. Kamu nak sign cepat, bagi. Kamu nak dapat cek 20%, nak dapat cek 10%. Ini rasuah. Satu lagi, benda tu bukan rasuah. Tuan-tuan kerja di jabatan, bila tahun baru apa-apa kah, dia menghantar hamper penuh dengan buah apple, buah anggur, air oren, kacang mengelembu yang perut boroi itu. Satu hamper besar. Kita tak minta, tapi dia bagi. Boleh tak ambil ustaz? Bolehlah ambil. Bukan tuan-tuan minta baru rasuah. Tetapi kena soal pula, sebab apa dia bagi? Sebab apa dia bagi? Kalau tuan-tuan pencin, ada dia bagi? Ada dia hantar, haji sudah pencin lah, ini hamper ada bagi? Tobatlah home, tak bagi. Dia bagi tu sebab dia nak pakai. Bulan depan dia datang, encik sudah makan lah, itu hamper lah, itu sudah hantar, itu anggur dengan kacang boroi punya. Sudah. Oh, bagilah dia punya anggur manis lah tukik. Yalah, ni saya, ini bolang ini macam mana? Sudahlah. Kita dah terikat dengan dia. Kalau tuan-tuan terikat pada masa itu, itulah nama dia syubhah. Lebih baik mengelakkan. Itu namanya al-asyar. Ada dua benda yang kita kena faham. Satu, riswah terang-terangan. Dan satu lagi, macam riswah, tapi bukan riswah. Dia hanya akan jadi riswah bila tuan-tuan teringat kepada hamper dia tu, sampai tuan-tuan memberikan keutamaan kepada kerja yang dia minta. Tuan-tuan,
Yang memberi rasuah adalah neraka, yang menerima rasuah juga adalah neraka. Jaga tuan-tuan. Ya, kaji betul-betul. Tuan-tuan, apa yang saya cakap hari ini, tuan-tuan kena kaji dengan Quran. Betul ataupun tidak. Jangan terima terus, jangan tolak terus. Walaupun saya ustaz, tapi ada cakap saya yang tak betul. Walaupun saya ustaz, kadang-kadang cakap saya betul. Tolong rujuk pada Quran, rujuk pada hadis. Itulah gunanya dua telinga, belah kanan, belah kiri, dan otak di atas. Kenapa otak di atas? Dengarlah belah kanan, dengarlah belah kiri. Balik rumah tolong fikir. Yang ke-13, mudarrib. Yang ke-13, mudarrib. Apa dia mudarrib? Niaga yang melakukan bendanya dengan bersumpah. Dengan bersumpah atau mengerjakan mereka itu yang haram, seperti menipu daya dalam sukat timbang. Dia jual buah tembikai dalam plastik warna merah. Bila balik rumah, tembikai itu warna pucat. Tadi merah, memang merah lah, plastik warna merah. Jual betik dalam plastik warna oranye. Kita pun beli ya? Bila buka dalam kereta, buang plastik, tengok-tengok, itu nama dia mudarrib. Tulis besar-besar, tembikai 3, 10 ringgit. Tulis dengan papan plywood. Kita pun singgah, brek menyacak nak beli tembikai, buka pulsa. Bila tanya, mana tembikai 3, 10 ringgit? Sudah habis. Yang ada sekarang 10 ringgit satu. Itu dah habis. Kenapa kamu ada papan iklan depan tu? Oh, itu lama punya. Lama punya, tuan-tuan ambil, tuan-tuan campak dalam peluka. Ni handphone. Berapa ramai yang menipu dalam talian telefon. Suami dia pergi angkasawan, duduk di ISS. Pusat ni tak boleh nak kontak suami dia. Terputus hubungan. Isteri dia kata, dah cuba telefon bimbitnya, baru engineer pakat duk tengok. Pakat duk telefon handphone dia. Dapat di sana. ISS tu. Tengah makan pisang sama Allah. Hello. Tuan-tuan, iklan tu bohong tu. Padahal nombor dia tu 01 berapa, 01 berapa lah. 015 ke apa ke. Di kampung kita pun tak dapat. Tapi iklannya sampai di langit dapat. Ni pun pembohong tuan-tuan. Jaga-jaga. Itu nama dia mudarrib. Masalah tuan-tuan, telefon tak ada line ni. Line satu bar je dah. Sat satu, sat dua, sat satu, sat dua. Pening. Tu yang jadi dekat pengantin baru menikah malam. Yang mak bapak ni duduk buka hadiah, ambil gambar makan nasi pukul 11 malam. Yang pengantin ni duduk tidur dengan isteri. Tengah-tengah duduk lepak dengan isteri, telefon bunyi. Halo? Halo? Tak clear. Keluar pintu bilik. Tak clear sampai depan tu. Yang mak bapak semua lari dah. Pengantin tak pakai apa. Duk hello. Duk hello. Baru tengok Allah. 10 tahun tuan-tuan tak balik raya. Ini pun bahaya pula. Tak ada line handphone ni. Dia yang mana nak nikah tu fikir-fikir dululah. Baik, jadi mudarrib ni tuan-tuan ialah orang yang menipu dalam jual beli. Tu ada sorok gula. Mudarrib lah. Nak bagi harga naik, bawang putih disorok. Nak bagi naik sekarang ni sorok aja. Lepas tu pakat naik lah barang-barang semua. Yang kedua, mudarrib pula ialah orang yang makan riba. Insurans riba, beli kereta secara riba, kain pelekat secara riba, kain baju secara riba, hutang secara riba, insurans kereta secara riba, jual beli kereta secara riba. Yang ke-14, Rafidhi. Orang yang benci ia akan daripada sahabat Nabi SAW. Benci pada Abu Bakar, benci pada Umar, benci pada Ali, benci pada sahabat Nabi Muawiyah, benci kepada Aisyah, dipanggil sebagai Rafidhi. Dan juga orang yang melakukan bid'ah. Orang tanya, Ustaz, apa hukum buat tahlil? Tahlil hukumnya harus, tidak ada asal, bukan sunnah, bukan wajib. Siapa-siapa yang anggap wajib jatuh bid'ah. Tetapi selagi mana tidak menganggap wajib, jatuh harus.
Yang bid'ahnya bila tuan-tuan anggap wajib, baru bid'ah. Kalau tuan-tuan tak anggap, biasalah. Bagi orang makan, baca ayat Quran, tidak dikira bid'ah. Yang bid'ahnya bila tuan-tuan anggap wajib buat. Pak kata, main catur tidak salah kerana ianya memberikan minda, membuka minda, menjadikan lebih cerdik, lebih orang berfikir. Tetapi ulama-ulama yang mengharamkan permainan catur pula berkata, permainan itu tidaklah salah. Yang salahnya apabila main sampai tak semayang, sampai lupa anak isteri. Bukan kata main catok aja, main segala benda hak lupa semayang, haram lah. Bukan permainan tu jadi haram, perbuatan main tu. Cuba tuan-tuan tengok orang main catur berjam-jam tuan-tuan. Setakat kampung ni tak apalah 10 minit. Yang pakar menung, tak apa dia tengok. Tuan-tuan tengok dah orang catur. Kita ingat dia nak ubah lah dah, tak tangan balik tu menung. Kita lemah tuan-tuan. Yang heran orang pakat tengok. Letih tuan-tuan, tak semayang 4 waktu. Yang ni yang jatuh haram ni. Yang ketiga, yang jatuh haram tu pasal apa? Pasal dia kata adanya patung-patung yang dipermainkan di dalam catur itu. Itu 3 pendapat. Yang pertama, tak salah main catur, selagi mana tidak menunaikan, tidak meninggalkan solat, tak haram. Semayang, pilah main, jangan buang masa. Hukumnya harus main. Itu pendapat pertama. Kerana katanya catur tu memberikan akal, cerdik. Yang kedua, yang mengatakan haram sebab meninggalkan solat dan membuang masa. Dan yang ketiganya ialah haram, pendapat yang ketiga, kerana adanya patung-patungan yang dipermain dalam catur. Yang ke-16, sahibul kubah. Sahibul kubah, orang yang bermain gendang. Yang gendang itu tengah-tengah dia ramping dan 2 besar di tepi. Kiri kanan tu besar, tengah-tengah dia tu kecil. Yang tu tuan-tuan boleh tengok. Yang tu pun Nabi larang main sebab menyerupai permainan bukan Islam. Walaupun dia gendang, lain daripada itu harus gendang. Kompang ke, hadrah ke, harus. Yang tak dibagi main ialah kompang yang runcit di tengah ataupun yang ramping di tengah. Dan yang ke-18, ariti, orang yang bermain rebab, biola dan serunai, yang bertiup dan yang bertali. Tetapi sekalian yang tersebut itu, jikalau tiada mereka itu taubat selepas bermain, sekalian mereka itu dengan taubat yang sahih dan segala syaratnya, kalaulah 18 golongan ini bertaubat, nescaya diampunkan Allah Ta'ala. Malah kadang-kadang mereka lebih beruntung sebab mereka bertaubat daripada orang yang tidak bertaubat. Maka segeralah olehmu, hai segala orang yang berkehendak kemenangan di hari kiamat, bertaubatlah sebelum lagi kedatangan mati, dan tinggalkanlah olehmu akan pekerjaan yang sia-sia daripada zikrullah dan daripada mengerjakan taat akan dia, dan tinggalkan olehmu daripada mengerjakan pekerjaan yang terpedaya dan segala pekerjaan yang derhaka kepada Tuhan kamu. Mudah-mudahan digantikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebesar-besar kurnia dan dengan limpah rahmatnya akan sejahat-jahat amal kamu dengan rupa yang sebaik-baik daripada segala amalan kamu. Kerana Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat, surah Hud ayat 114. Sesungguhnya amal kebajikan itu menghapuskan dosa-dosa yang kamu buat. Tuan-tuan datang mengaji pagi ini ni, menghapuskan berapa banyak dosa kita. Berapa banyak tuan-tuan? Ya, mudah-mudahan. Maka inilah jumlah perbuatan jahat, 18 golongan, dan permainan yang diharamkan Allah Ta'ala daripada ampun bagi segala yang tersebut. Maksudnya yang tidak diterima ibadat kepada mereka. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan belajar pula tentang kerosakan daripada orang-orang yang berkahwin. Baik, di sini ada beberapa soalan. Soalan pertama, tolong nyatakan keutamaan fadilat beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Yang pertama sekali sebab Nabi buat.
Setiap yang Nabi buat mesti ada sebab, mesti ada keutamaan. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, Nabi simpan janggut, simpan tu pun mesti ada sebab. Sebab tu tuan-tuan, simpan je dulu. Yang mana yang tak ada janggut dia simpan, melainkan orang perempuan. Tak payahlah cari-cari janggut. Begitulah dengan i'tiqaf. Sebab Nabi kata 10 hari yang terakhir itu akan dibuatkan pembebasan daripada api neraka. Itqun minan nar. Jadi mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keampunan. Yang ketiganya Allah Ta'ala kata, Nabi kata apa? Pembebasan daripada api neraka. Kita ni tak tahulah tuan-tuan, dosa ni banyak. Tengok kucing disepaknya kucing tu. Apa salah kucing tu? Tengok angin, kita maki angin. Tengok hujan, kita maki hujan. Dengan mak kita banyak sakit hati. Dengan isteri kita banyak tipu. Dengan suami banyak kita menjawab. Dengan anak-anak banyak benda haram yang kita buat. Bila yang kita nak bebas daripada neraka? Nabi bagi jawapan dia. 10 hari yang terakhir, taubat elok-elok, perbetulkan elok-elok, i'tikaf di masjid. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Yang kedua, bagaimana sunnah Nabi? Kalau bagi guidelines, ya, ketika beriktikaf. Macam biasalah tuan-tuan, berwuduk, pakaian cantik, sembahyang malam, berzikir tanpa mengganggu orang lain. Ni dia baca Quran, tuan-tuan duduk menyembang dengan dia, itu ganggu orang. Kita ni kerja nak ganggu je. Asyik meniaga burger, datang 4-5 motor, duduk lepak depan kedai burger tu. Hamba Allah tu nak meniaga. Tuan-tuan pernah tengok dah budak-budak macam tu. Dia nak meniaga, yang kita gatai duduk landing, parking motor depan dia, buat apa? Bila dah duduk 4 orang depan dia, relax, duduk menyembah sambil tengok TV, siapa nak beli burger dia? Cuba bagi peluang pada dia untuk berniaga. Serupalah kita dalam sembahyang, tengok dia baca Quran, bagus punya baca Quran. Ada pula lebih $, sini kita pun duduk sebelah dia menyimbang, dia dah terganggu i'tikaf dia. Masing-masing buat hal masing-masing, ibadah masing-masing. Baik, memandangkan pentingnya isu apa ni, Puan Kartika dalam pelaksanaan hukum Islam di Malaysia, tolong bincangkan bentuk sumbangan yang Ustaz fikirkan perlu daripada jemaah di sini. Tak tahulah tuan-tuan apa yang tuan-tuan boleh sumbang. Yang saya minta satu je, jangan mempertikaikan keputusan mahkamah. Sebab hari ini kita banyak tulisan-tulisan dalam majalah-majalah, dalam internet, dan mempunyai pengikut yang ramai mempertikaikan keputusan mahkamah. Apa hak Mahkamah Putih tu? Benda tu ada undang-undang. Dan kita kena faham, Malaysia adalah satu-satunya negara di dunia yang mempunyai 2 undang-undang. Satu undang-undang sivil dan satu lagi undang-undang syariah. Ia untuk menjaga kepentingan kebaikan orang-orang Islam. Kalau undang-undang syariah pun kita nak tikai, apa lagi yang tinggal pada kita? Itu yang saya minta. Nombor 1, tolong hormat keputusan mahkamah. Jangan duk hina mahkamah. Ini keputusan. Yang kedua, tuan-tuan tolong doa lah. Mudah-mudahan orang daripada kes ini, orang faham hukum Islam. Dan lebih orang berminat untuk mengkaji hukum Islam. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah beri hidayah pada dia. Beri hidayah. Daripada perempuan yang tidak menutup aurat, tidak bertudung, sekarang dah cuba untuk bertudung. Daripada orang yang tak mau mengaji agama dulu, sekarang sudah berminat. Kemungkinan insya-Allah dia akan mengaji di pondok saya selepas selesai kes ini, selepas Ramadan nanti. Dan dia satu keluarganya juga akan ikut saya pergi umrah pada bulan 3 tahun depan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka. Ya, ini hidayah. Hidayah dia bukan Tuhan nak bagi pada orang bertudung, orang tak tudung pun boleh dapat. Kalau Tuhan nak bagi, sekarang Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia, pada keluarga dia, mudah-mudahan. Yang keempat, tuan-tuan, saya katalah, buat rombongan sepenuh bulan Ramadan ni, ziarah dia, tengok dia, kawan-kawan ibu khususnya, bagi kekuatan, semangat pada dia. Ya, saya tengok bila dia jumpa saya, bila dia jumpa Datuk Mufti, satu benda yang dia lapang. Bila jumpa dengan orang agama, bercakap soal agama, dia jadi tenang. Tapi bila balik, wartawan asak dia balik, dia jadi libu balik. Ini yang kita nak. Kalau kita boleh tunjukkan bahawa adanya semangat kita, kekuatan,
hubungan ukhuwah sesama Islam, ambil berat. Kalau Cina yang jatuh tingkat 14 tu pun kita ambil berat. Sedangkan dia Cina, kenapa yang ni orang Islam kita tak ambil berat? Lebih wajib kita ambil berat daripada Cina hak jatuh bergunaan tu. Baik. Kemudian, sekiranya saya tidak dapat mengerjakan solat tarawih berjemaah di masjid atas lewat balik kerja, bolehkah saya solat tarawih sendiri? Boleh ha? Semayang tarawih ni bukan setakat di masjid surau, di pejabat pun boleh, atas bas pun boleh. Orang yang meniaga pasar malam tu semayang tarawih atas lori pun boleh. Tapi lori tak bergerak lah. Tidak, dia tinggal lori jalan. Dia meniaga bawang, ambil sejadah, semayang atas lori, menghadap kiblat, Allahu Akbar. Boleh ha? Jaga dalam bilik jaga tu, di kelang ke di mana jaga, daripada duduk menung, duduk dengar lagu, semayang tarawih, Allahu Akbar. Dalam bilik jaga tu pun boleh. Di rumah pun boleh. Tuan-tuan sampai di sini 4, depa dah berhenti, depa buat tazkirah. Kita baru 4 rakaat, balik rumah sambung sampai sebelum subuh. Apa cara nak buat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ustaz, yang selawat-selawat tak payah, tak apa. Saya yang selawat tak erti tu yang saya tak buat tu Ustaz, tak payah buat. Makcik buat seorang-seorang dah lah. Tak payahlah, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Siapa nak jawabnya? Kita seorang. Tak payahlah tuan-tuan. Tapi kalau nak buat, dipersilakan. Semayang tarawih maknanya semayang rehat. Bukan semayang kerja-kerja. Rehat-rehat. Habis 2 rakaat, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, subhanallah, alhamdulillah, wala. Boleh? Tak masalah. Bukan mesti selawat aja. Bukan semestinya selawat aja. Allahumma salli ala Muhammad. Tak semestinya. Ini menjerit-jerit berlawan surau sana dengan berlawan surau sini. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhalina wa maulana Muhammad. Bila Nabi. Itu bukan selawat nak. Nuak budak-budak di bawah tu lambat lagi. Baik kita selawat elok-elok, Allahumma salli ala Muhammad. Benda dah habis semayang, terpulanglah tuan-tuan buat apa? Makan pun boleh. Habis salam habis. Rasanya laksa ada lagi di dapur tu. Tuan-tuan dengan telekung-telekung makan laksa, ngak. Habis makan, komo. Semayang balik. 2 rakaat salam. Rasanya ada lagi kumpul lekor tadi, pergi makan pula. Boleh ha? 10 kilo naik tuan-tuan lepas raya nanti. Tak salah. Nama dia rehat-rehat. Tuan-tuan tak nak baca apa pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Senyap tu baca apa. Datang orang sebelah tanya, tak ada selawat ke? Bid'ah. Haru tuan-tuan. Apa bid'ahnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa bid'ahnya? Yang bid'ahnya tengah semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanal malikil ma'bud. Ayat tu pom-pom sesak tuan-tuan. Udah habis semayang, habislah lantaklah tuan-tuan nak buat apa, nak korek telinga ke, nak minum air ke, nak pergi ke tandas ke, terpulang. Apa masalah kita ni? Bukan semayang tu mesti habis pukul 10. Habis ya? Ada lagi soalan? Tak ada? Baik, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Ramadan kita yang terbaik. Kita jumpa malam ni, InsyaAllah pukul 6 petang. Saya ada di Masjid Ar-Ridwan, dan selepas tarawih di Masjid As-Sabirin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.